Fasta'iz billah. Fa maka ista'iz, minta berlindunglah olehmu. Ini fi'il amar ni, perintah. Minta berlindunglah oleh engkau. Fasta'iz. Fa maka ista'iz, minta berlindunglah oleh engkau. Billah, bi dengan Allah, ya Allah. Maka minta berlindunglah oleh engkau dengan Allah. Minta perlindungan ya Allah Ta'ala min daripada asyaitani, syaitan itu. Asyaitani, syaitan itu. Ar-rajimi, yang direjam itu. Ya, yang direjam itu. Maka Allah Ta'ala suruh. Ya, Allah Ta'ala suruh baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maksudnya apa? Sebelum baca Al-Quran, mohon perlindunganlah dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Maka kalau sekali imbas orang kata, telah baca Quran, mana bacanya selepas bacaan Quran? Sebenarnya bila saya cek dalam kitab tafsir memang ada ulama yang mengatakan satu pendekatan adalah baca selepas bacaan Al-Quran. Kemudian kita lihat Rasul SAW punya amalan dan contoh teladan bahawa sebelum baca Al-Quran, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu bacaan ta'awuz. Maka kita amalkan kerana Rasul tunjukkan caranya. Iaitu sebelum memulakan baca Al-Quran, maka mohon perlindunganlah dengan Allah. Minta Allah yang lindungi kita daripada syaitanir rajim, syaitan yang direjam. Maka biar kita faham, bila kita buat sesuatu, kita kaitkan, Allah suruh. Kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum bacaan Al-Quran. Kenapa kita buat tu? Kerana Allah suruh. Kita sambung sedikit mengenai perbahasan atau perbincangan ayat yang terkait dengan apa? Allah kata mohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Maka ayat berikut Allah beritahu, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah beritahu, sesungguhnya sesungguhnya dia syaitan tu, laisa tiada, lahu lam tu bagi hu-nya, sultan kekuasaan. Syaitan tidak ada kekuasaan ala atas alladzina, orang-orang yang amanu, telah beriman oleh mereka, dan ala atas rabbihim, Tuhan mereka, yatawakkaluna, mereka bertawakal. Maka di sini satu penjelasan yang terang dan jelas, Allah beritahu sesungguhnya syaitan tadi tidak ada bagi syaitan itu kekuasaan atas orang-orang yang telah beriman oleh mereka. Jadi syaitan tidak boleh nak menguasai, kontrol, memaksa orang yang beriman dan orang-orang yang mereka bertawakal kepada Allah SWT. Kerana apa? Kerana Allah dia beri penjagaan, pemeliharaan. Minta perlindungan. Fasta'in billah. Maka Allah kurniakan penjagaan dan pemeliharaan. Jadi orang yang ada iman dan orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah kata syaitan tak ada kekuasaan atas mereka ni. Namun ingat, syaitan ada kekuasaan atas siapa? Ayat berikutnya, ayat 100. Allah kata, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Allah kata innama ni sesungguhnya tiada lain melainkan. Saya bila belajar Al-Quran dengan guru Quran saya, dia terjemahkan, dia kata innama ni macam alatu hasrin, macam ada alat untuk menghimpun. Jadi innama
sesungguhnya tiada lain melainkan ini saja. Kadang-kadang dalam penterjemahan disebutkan sesungguh hanyalah. Sesungguhnya hanyalah. Innama. Sultanu kekuasaan hunya. Sesungguhnya tiada lain melainkan kekuasaan syaitan ala atas alladzina orang-orang yang yatawallawna mereka berwalikan kepada syaitan. Jadi berwalikan kepada syaitan maksudnya apa? Menjadikan syaitan tu sebagai pemimpin, ketua, sembahan, ataupun syaitan itu jadikan sebagai ikutan, berwalikan kepada syaitan, berpaksikan kepada syaitan. Walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang mereka dengannya musyrikun, orang-orang yang berbuat syirik. Itu orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Kalau siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka syaitan boleh menguasai orang itu. Untuk itu, ini iktibar yang sangat penting dan sangat besar. Allah beritahu kepada kita, syaitan tu dia boleh menguasai. Kekuasaan syaitan tu ke atas orang-orang yang mereka berwalikan kepada syaitan. Jadikan syaitan sebagai pemimpin, sebagai ketua, sebagai ikutan, dan orang-orang yang mereka buat syirik kepada Allah Ta'ala. Bila orang buat syirik kepada Allah Ta'ala, maka dia akan dapat dikuasai oleh syaitan. Maka mudahlah dia nak kontrol, syaitan tu nak kontrol, mempengaruhi untuk merosakkan manusia. Jadi jemaah yang lagi sekalian, inilah kita kata terkait dengan ayat mana tadi? Itu ayat yang kita kaji bacaan dalam solat, bacaan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. Dan kalau kita perhatikan memang ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan perihal-perihal syaitan ni, kalau kita tidak kaji, kita tak tahu, tapi kalau kita kaji, kita akan tahu bahawa Rasulullah SAW pun nak bagi tahu, syaitan ni dia menunggu peluang untuk kongsi makan, kongsi pakai, kongsi tempat tinggal dengan manusia. Apabila manusia lupa nak baca bismillah, lupa nak sebut ingat Allah Ta'ala, maka syaitan kata, kalau orang nak masuk rumah, dia tak sebut nama Allah, syaitan kata, boleh kita bermalam lah dekat sini. Sebab apa? Orang tu nak masuk rumah, tak baca, tak sebut nama Allah. Kalau orang yang makan tak sebut nama Allah, maka dia pun kata, ada tumpang makan, boleh tumpang makan sekali. Memang ada kisah bagaimana Rasulullah SAW, dia melihat ada seorang Allah tu, dia makan tak baca bismillah. Kemudian Nabi kata dia lihat syaitan ikut serta makan. Kemudian bila orang tu teringat, tak sebut nama Allah, dia teringat, kemudian dia pun baca bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Bismillah dengan nama Allah, pada awalnya dan pada akhirnya. Maka bila dia baca begitu, syaitan tadi yang dah makan makanan bersama dengan orang tadi, memuntah-muntahkan makanan. Kenapa? Bila disebut nama Allah, tak layak bagi syaitan-syaitan itu untuk turut serta makan, untuk turut serta tinggal, untuk turut serta berpakaian. Sebagaimana manusia beriman telah berpakaian atau tempat tinggalnya. Baik, inilah satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan malam ni kita lanjutkan sedikit lagi, ada masa. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacaan dipanggil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Apa maknanya? Bismi dengan nama. Sebenarnya ada dua perkataan tu, bi dengan
ismun. Tapi bila bi membariskan bawah isim selepasnya, maka jadi bismi. Jadi cara penulisan tu begitu. Ya, itu sahabat bila tulis ayat Bismillahirrahmanirrahim, maka alif pada ismun tu dihilangkan, maka bismi dengan nama. Dan bi itu huruf jar, maka kalimah ismun menjadi garis bawah, ya, jadi bismi dengan nama, ya. Allahi, Allah, dengan nama Allah, Ar-Rahmani, yang maha pemurah itu, ada alif lam, ya, Ar-Rahmani, yang maha pemurah itu, Ar-Rahimi, yang maha penyayang itu, ya, Ar-Rahimi, yang maha penyayang itu. Maka ayat Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya ayat ini adalah sebahagian daripada suratul Fatihah, ya. Kalau kita tengok mushaf, bahawa kita akan nampak jelas bahawa bacaan ataupun ayat surah Al-Fatihah bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka bagi kita jadikan itu sebagai pegangan kita, amalan kita, ya. Dan memang Nabi SAW pun ada pesan, ya, berkenaan dengan orang yang dia apa, Nabi kata kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Nabi kata apa? Setiap urusan, kullu amrin dhibalin, urusan yang dia penting dan diizinkan oleh syarak, ya. Maknanya urusan yang diizinkan oleh syarak, maknanya perkara itu halal dibuat. Kalau la yubda'u, la tidak yubda'u, dimulakan fihi padanya bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, bahwa aqta, maka dia ni terpotong, dia ni terputus, ya. Kata Nabi SAW, orang dia memulakan satu urusan, dia tak mulakan dengan bismillah, maka ianya terputus, terpotong daripada barakah Allah, rahmat Allah. Maka kita tidak maulah, ya, apa-apa yang kita buat ini tidak mendapat barakah, tidak mendapat, ya, kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan. Maka kita hendakkan barakah Allah, hendakkan supaya Allah berikan kebaikan-kebaikan, berikan rahmatnya. Maka mulakan sesuatu itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau kita perhatikan Al-Quran, sebenarnya ayat Al-Quran yang awal-awal turun pun Allah kaitkan, ya, supaya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, kita boleh rujuk sama-sama. Saya buka dia punya ni hyperlink. Jadi kita buka surah Al-Alaq, ya, surah Al-Alaq. Baik, surah Al-Alaq, ya, surah yang ke-96. Baik, di sini tengok Allah kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah olehmu, bacalah oleh engkau. Iqra, bacalah olehmu, bacalah oleh engkau. Ni fi'il amar, perintah. Bismi, dengan nama. Tengok di sini cara penulisannya, ini itulah apa yang kita terima, ya. Bi dengan ismi, nama. Bismi dengan nama. Rabbika, Rabbi, Tuhan ke engkau. Bacalah dengan nama Tuhan engkau. Alladzi, yang khalaqa, telah mencipta oleh ia. Maka kita disuruh membaca, baca dengan nama Allah. Bismi Rabbika, dengan nama Tuhan engkau. Alladzi, yang khalaqa, telah mencipta ia. Maka kita disuruh baca dengan nama Allah. Maka kita pun nak baca Al-Quran, ya, mulakan dengan ta'awudz billahi minasyaitonir rajim.
Kemudian kita mulakan ataupun teruskan bacaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Ya, Bismillah. Ar-Rahmani, yang maha pemurah itu, Ar-Rahimi, yang maha penyayang itu. Maka di sinilah kita kata kita buat, ingat, kita buat kerana Allah suruh. Apa-apa saja dalam kehidupan mesti nak kaitkan. Kita buat kerana apa? Kerana Allah suruh. Baik jemaah yang dikasihan, jadi itulah tadi kita sempat cover ya ayat-ayat dalam surah bacaan-bacaan ta'awuz dan basmalah. Dan insyaAllah ya, dari masa ke semasa saya kira elok ya kita teliti dan kita mengkaji. Okey, saya kira saya nak bagi masa untuk interaksi lah. Kita ada lebih kurang 15 minit lagi ni. Kalau ada daripada anda yang ingin nak tanya-tanya ke ataupun nak sharing ke berkaitan dengan apa yang telah sempat kita bincangkan tadi. So saya bukalah boleh on your microphone kalau siapa-siapa yang ingin bertanya ataupun ingin menyumbang ataupun interaksi, insyaAllah. Tidakkan one way je terus tutup, rasa macam ni bercakap dengan orang ke bercakap dengan komputer ni. Okey, silakan. Tuan Nur Zahir kita, boleh faham? InsyaAllah boleh Tuan. Masanya. Jadi saya try tu, orang kata baby steps. Harap walaupun baby step mungkin bagi saya baby step mungkin kalau orang rasa laju sangat, kalau nak kata nak stop ataupun minta penjelasan lanjut, no problem. Okay. Macam mana Majid Fadil, boleh? Alhamdulillah boleh. Alhamdulillah. Macam mana orang Sabah, mana Alidin tu ni? Alhamdulillah. Okey, begini, Al-Quran ni untuk kita mahirkan diri kita bersama, sebenarnya kena menghafal. Kalau saya ulang-ulangkan tu supaya apa? Supaya lebih mudah melekat lah. Tapi homework memang kena. Dan saya kira nanti dalam WhatsApp group kan, kalau dekat sini tak boleh nak share dokumen kan. Saya kira macam bacaan solat punya dokumen ni rasanya ramai yang dah ada. Kalau siapa tak ada, WhatsApp kat saya atau WhatsApp dengan rakan-rakan kita yang yang ada dalam group ni pun nanti boleh dikongsikan sama. Alidin dah ada belum apa ni nota bacaan solat? Alhamdulillah ada sudah. Bukan apa, sebenarnya kalau kita dah ada, bukan untuk kita rakan-rakan kita yang lain, ahli keluarga, dan selagi kita tidak hafal dia, maka jadikan itu sebagai target. Contohnya kalau kita dalam solat, kita harap kita tak terjemah lagi lah, kita baca je kita faham. Lama sekali bacaan-bacaan yang kita sering ulang-ulang itu, zikirnya, waktu kita sujudnya, waktu kita duduk di antara dua sujud. Kemudian ayat-ayat pilihan, dan ayat pilihan inilah yang kita nak biasakan supaya ayat yang dipilih itu kita faham. Surah yang pendek ke ataupun ayat-ayat pilihan yang kita biasa baca. Dan satu lagi yang saya selalu nak kaitkan adalah iktibar. Itu sebab saya bagi keterangan menyeluruh aja, ringkas. Kalau dah baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maknanya kita kata aku berlindung dengan Allah daripada kejahatan angkara syaitan. Maka jangan kita ikut jejak langkah syaitan, kerana Allah beritahu wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Kemudian kalau kita teliti lagi dalam surah An-Nas mengingatkan kita bahawa syaitan-syaitan ni kerja dia allazi yuwaswisu fi sudurin nas,
yang kerja dia membisik-bisikkan dalam dada manusia. Dan golongan syaitan ni minal jinnati wan nas. Daripada golongan jin dan manusia. Jadi manusia yang perangai syaitan macam mana ni? Kalau nak faham secara ringkas, iblis laknatullah, ya. Iblis dia punya ciri apa? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dia ni daripada golongan jin yang telah menyimpang dia daripada perintah Tuhannya. Jadi menyimpang dari perintah Allah, itu kerja syaitan. Dan dia nak heret manusia supaya apa? Ikut sama macam dia lah, menyimpang dari perintah Allah. Dan hari ini kita dapati terlalu banyak penyimpangan daripada agama Allah dalam kehidupan. Dan nanti insyaAllah sampai masa kita boleh sharekan apa saya panggil jadual ataupun matrix form yang saya selalu ulang-ulangkan. Sebenarnya boleh cari, saya ingat dah sebut ni, saya cari terus lah. Matrix yang menceritakan ataupun menghuraikan Islam tu as a way of life. Jadi saya scan kejap cari, kalau patutnya ada, kalau ada saya sharekan terus apa maksud saya. Ni dia. Saya selalu kongsikan yang ini. Sebab apa? Nak faham secara ringkas apa itu adinul Islam sebagai sistem cara hidup yang sempurna yang Allah telah syariatkan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ringkaskan kita boleh kata ada hubungan dengan Allah dan ada hubungan sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Ini mengingatkan saya tadi Panglima Angkatan Tentera masa dia punya putusan tahun 2021, dia kata kita kena perkasakan pegangan hidup kita yang merangkumi hablum minallah dan juga hablum minan nas. Dia hanya bagi tajuk atas besar saja. Tapi yang hablum minallah tu kalau nak tahu perinciannya, pertama sekali adalah dari sudut keimanan. Itu sebab kita kata rukun iman 6 perkara. Kita perlu menghafal apa 6 perkara tu. Kemudian bagaimana keimanan itu dibina, dan kita pun kena jaga supaya keimanan itu jangan dirosakkan. Kerana iman boleh rosak kalau orang buat syirik. Iman juga boleh rosak kalau orang ragu-ragu. Dan kita kena tahu, kena ada ilmu apa yang boleh merosakkan iman. Apa yang juga boleh melemahkan iman. Kalau dilemah-lemahkan sampai rosak, lagi bahaya. Ada juga bila orang buat syirik, bila orang ragu-ragu kepada Allah, ragu-ragu pada kitab Allah, maka boleh menjadikan keimanan dia rosak. Kemudian hubungan dengan Allah Ta'ala adalah dari sudut ibadah khusus. Itu dipanggil rukun Islam 5 perkara yang perlu dilaksanakan. Syahadah, mengucap syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Kemudian bila kita katakan Islam juga adalah perkara yang terkait hablum minan nas, mana hubungan, ikatan sesama manusia. Bagaimana diri kita pun kena diatur, makan, minum, pakaian, akhlak, kebersihan, kesucian, kesihatan sebenarnya. Diri kita kena juga diatur, dan bila kita berinteraksi dengan manusia lain, ini yang dikatakan perkara-perkara yang dikatakan ibadah umum. Begitu juga tadi mengatur diri kita pun ibadah umum. Yang ibadah khusus apa? Dalam rukun Islam. Ini ibadah umum. Ekonomi, orang Islam, ekonomi Islam, Kemudian pendidikan pun mesti dengan pendidikan Islam. Supaya apa? Kenal Allah, kenal Rasul, kenal Al-Quran, kenal As-Sunnah, dan kenal Islam, ad-din yang lengkap sempurna. Jadi sistem pendidikan yang kita lalui umat Islam hari ini, kita sedia maklum, majoriti umat Islam tidak mahir bahasa Arab. Tidak mahir apa makna pengertian kalimat-kalimat yang diucapkan dalam solat. Maka sistem pendidikan kita juga menjadikan umat Islam ini tidak mahir Al-Quran.
Maka kita tak boleh biarkan diri kita dalam keadaan kejahilan. Kalau sekolah tak ajar, sistem pendidikan tak ajar, maka kita kena cari sendiri. Jadi macam ekonomi yang saya sebut tadi, kalau ekonomi itu tak betul, kapitalis, riba, base, mana mungkin kita biarkan. Kita kena betul usaha, usaha untuk betulkannya. Pergaulan sosial, pergaulan laki-laki dan perempuan, ini sangat penting dalam Islam. Kenapa? Kita kena tahu batas sempadan yang Allah telah tetapkan. Jangan kita melampaui batas. Hal-hal berkaitan dengan perundangan dalam kehidupan kita, kita mesti ikut undang-undang yang Allah telah tetapkan. Undang-undang Allah, peraturan Allah. Kalau berlaku pertelingkahan, khusumat, maka boleh diadili di mahkamah Islam yang menegakkan keadilan. Kemudian sudah pastilah siasat pemerintahan negara, penguasaan oleh negara, itulah cara Islam. Tidak bolehlah umat Islam memerintah negara cara komunis, cara sosialis, ataupun cara sekular, ataupun cara-cara yang tidak menepati syariat. Itu sebab dalam bab ni, demokrasi yang dibawa oleh Barat sangat bahaya. Kerana apa? Dia meletakkan kekuasaan kepada manusia sepenuhnya dalam nak memutuskan macam mana nak mengatur urusan umat. Kita sebenarnya Allah dah tetapkan syara'a lakum minad din, telah ia syariatkan bagi kamu daripada ad-din itu. Dan kalau yang makro satu lagi adalah bagaimana kalau kenegaraan, mestilah orang Islam kenegaraannya Islam. Maka bagaimana polisi luar negaranya. Itu negara membawa dakwah, membawa Islam ke seluruh dunia. Dan kalau ada halangan-halangan terhadap dakwah, maka itulah dikatakan tentera-tentera Islam akan menghilangkan segala halangan itu. Tentera Islam juga melaksanakan dakwah, dan kalau ada penentangan dan halangan, maka dia yang akan hilangkan segala halangan dan penentangan itu. Itu yang kita kata jihad, qital fi sabilillah. Jadi persoalannya, apakah kita mempunyai ilmu, kefahaman berdasarkan Al-Quran Sunnah untuk mengamalkan semua tunggak-tunggak di atas tadi. Jadi inilah yang kita perlu selalu peringatkan kita, tak mahu kita ikut jalan syaitan. Itulah dia. Okey, tuan-tuan, puan-puan, ada siapa-siapa lagi yang mau respon? Mana tahu dah tak dengar khabar. Fairuz. Lama tak datang. Fairuz Bangi. Ya Ustaz. Hari ni tak kerja malam? Ini kerja pagi Ustaz. Dekat pejabat ni? Ni dekat rumah ke atau dekat apa klinik ni? Kat rumah Ustaz, baru balik klinik. Baru sempat join sekejap je ni. Oh, okey, tak apa, insyaAllah. Saya ada suruh anak saya rakamkan. Siri 1 hari tu dia rakamkan juga, tapi tak from the beginning. Kali ni saya harap rakaman from the beginning, dan juga dengan sedikit interaksi ni, bolehlah nanti kita ulang kaji semula. Tengok siapa-siapa lagi ada online yang kadang-kadang ada yang saya perasan, ada yang saya tak perasan. Okey. Alhamdulillah. Okey, untuk presentation, okeylah. Kita kira mungkin presentationnya sampai sini saja. Jadi boleh kita manfaatkan beberapa minit ni untuk kita manfaatkan interaksi sekiranya ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Itu daripada siapa tu? Malik dari Seremban. Oh, Tuan Malik. Saya dah lama. Baru dapat tahu tadi dalam WhatsApp Ustaz. Dah tu. Okey. Weh, dah berjanggut. Oh, comel ah. Dah orang pecen Ustaz. Jadi, apa kelas ni setiap hari Rabu Ustaz ya? InsyaAllah kita buat setiap hari Rabu malam lah kalau tak ada halangan.
Saya pun sebenarnya dah hijrah jadi orang Negeri dah sekarang ni. Ya ke? Duduk Ah, Senawang. dah duduk dekat Bandar Baru Nilai. Tak jauh daripada Yusim. Okey, bagus. Orang InsyaAllah. kata dah masuk suku. Allah, saya berminat lah nak follow ini bahasa Arab ni untuk kita senang nak faham bila kita baca Quran ya Ustaz. Ya, asasnya begitulah. Bacaan Quran, bacaan solat, bacaan doa kita, semua dalam bahasa Arab, kan? Ya. Ni boleh ke kita share dengan kawan-kawan kita? Sebab tadi sempat juga saya share tapi tak nampak yang kawan-kawan. Tak ada masalah. Yang ini sebenarnya terbuka. Yang dia panggil apa, kita punya apa ni, Google Meet ni, kalau dia panggil hadis 100 buat masa ni 27 orang, banyak kekosongan lagi tu, boleh tak ada masalah. InsyaAllah. Tapi saya rasa nanti kalau ada rakaman nanti kita share jugalah. Kalau ada rakaman tu kita share. Nanti kalau ada siapa yang nak ulang kaji, bolehlah insyaAllah. Baik. Okey, ada siapa lagi yang nak angkat tangan nak bersuara? Sebelum kita kata tutup majlisnya. Okey, tak ada, alhamdulillah. Semoga Allah Taala beri kita kekuatan untuk teruskan kita punya program majlis ilmu dan interaksi ini. Marilah kita akhiri dengan doa, insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami minta kepada-Mu ya Allah agar Engkau memperlihatkan kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran. Berilah kekuatan dan keupayaan kepada kami untuk mengikut kebenaran itu. Perlihatkan kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan. Berilah kekuatan dan keupayaan kepada kami untuk meninggalkan kebatilan tersebut. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami semua ini orang yang suka dan cinta kepada keimanan. Hiasilah keimanan itu dalam hati jiwa dan sahabat nubari kami. Jadikan kami semua yang benci dan tidak suka kepada kekufuran, kemaksiatan dan kedurhakaan. Tetapkan kami di atas jalan yang lurus yang kita di dunia dan di akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma afina min kulli bala wal waba wa min syarri kulli dabatin anta a'lamu bi nasiyatiha. Ya Allah, kami juga mohon penjagaan dan pemeliharaan agar kami dijauhkan daripada segala malapetaka bahaya yang mungkin bakal menyerang atau bakal menimpa. Pelihara kami dan jauhkan kami daripada kemudaratan makhluk-makhluk yang membawa mudarat, khususnya makhluk coronavirus yang membawa penyakit yang menular banyak tempat. Ya Allah, peliharalah diri kami, peliharalah kedua bapa kami, peliharalah isteri dan anak kami, pelihara kaum keluarga kami, pelihara semua sahabat rakan handai yang berada dalam majlis ini, dan peliharalah ahli karya dan seluruh umat Islam ini, serta angkatkanlah wabak penyakit ini daripada kehidupan manusia di alam semesta ini, agar kami dapat melaksanakan ibadah dan bertawah kepada-Mu ya Allah lebih mudah sebagaimana yang telah Engkau perintah dan syariatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita jumpa dalam kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya mohon mengundur diri dahulu. Kalau tak mengundur diri kan, tak mengundur diri. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.